dahulu kita orang Islam yang benar-benar beriman dengan Allah yang melengkapi keenam rukun iman, terutama rukun iman yang keenam. Sebab tanpa iman, tanpa akidah yang sebenar, maka pekoh sembahyang puasa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pembicaraan yang agak panjang dan yang perlu kita teliti baik-baik dan yang paling banyak timbulnya terpesong daripada 6 rukun iman adalah rukun iman yang keenam. Yang paling banyak timbul terpesong di kalangan orang-orang Islam daripada masa dahulu sama telah pada masa kita sekarang. Jadi kitab Safinatun Najah edisi Jawi muka surat 2 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan keenam daripada 6 rukun iman, percaya pada takdir Allah Ta'ala. Baik takdir Allah, iman dan ta'ah. Dan jahatnya, jahat takdir Allah. Jahat ni kufur dan maksiat seseorang. Jadi baik dan jahat minallahi ta'ala, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni daripada qada, kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu, dan qadar Allah, yakni perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Jadi rukun iman yang keenam keluar 2 pegangan. Beriman perkara baik dan jahat datang daripada qada Allah, dan beriman perkara baik dan jahat datang daripada qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang saya masih lagi membicarakan pembicaraan berkaitan dengan qada. Pegangan yang pertama daripada 2 pegangan pada rukun iman yang keenam. Kemudian insya-Allah untuk selok minggu ini saya akan membicarakan berkaitan dengan redha hati kita dengan sekalian qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beriman dengan qada Allah itu pegangan yang pertama daripada 2 pegangan pada rukun iman keenam. Kemudian redha hati dengan sekalian qada Allah. Itu pergi sebenarnya pada pembicaraan ilmu tasawuf. Sebab redha dengan qada Allah adalah di antara sifat mahmudah, sifat yang dipuji pada syarak, ketaatan batin daripada ilmu tasawuf. Tapi apabila kita membicarakan bab qada Allah baik dan jahat, jadi seeloknya susuli juga pembicaraan berkaitan dengan redha dengan sekarang qada Allah, termasuk qada yang jahat. Tapi sebelum saya nak memulai pembicaraan qada, redha dengan qada Allah, saya nak menyambung sedikit lagi pembicaraan hak 2 selok yang terdahulu. Selok yang ke-15 dan 16 berkaitan dengan qada Allah dan redha Allah tidak berlaziman di sisi ahli sunnah wal jamaah. Allah qadakan perkara yang manis, Allah qadakan perkara yang pahit. Allah qada perkara yang manis, Allah qadakan perkara yang baik. Kita dapat perkara yang manis, dapat perkara yang baik, itu bukan menjadi neraca Allah Ta'ala redha kepada seseorang. Yang pasti Allah Ta'ala redha kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dan telah redha Allah Ta'ala daripada mereka itu, mereka yang beriman dan beramal soleh. Sama ada pada masa yang sama, orang yang Allah qadakan beriman dan beramal soleh, Allah qadakan perkara manis kejayaan atas dunia, ataupun Allah qadakan perkara pahit kegagalan atas dunia.
Jadi selok yang ke-16 terdahulu saya pergi terakhirnya kepada apabila kita dapat kemenangan. Kita dapat kemenangan itu adalah qada Allah. Jadi apabila Allah qadakan kemenangan, berarti Allah redha kepada mereka yang diqadakan kemenangan. Berarti Allah kasih. Berarti Allah bersama dengan orang yang mereka yang Allah qadakan kemenangan. Itu tidak berlaziman. Kalau yang Allah qadakan kemenangan di kalangan mereka yang beriman dan beramal soleh, berarti mereka yang diqadakan kemenangan tadi ni Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala kasih dan Allah Ta'ala bersama. Tetapi redha Allah, kasih Allah, bersama Allah duduk pada beriman dan beramal soleh. Bukan duduk kepada qada Allah dengan kemenangan. Jadi hak ni saya tekan dah terdahulunya, golongan-golongan yang jahil berkaitan dengan ilmu akidah, dia menyandarkan kemenangan kepada qada Allah, kepada Allah kasih, kepada Allah bersama. Hak tu jahil dalam bab akidah. Allah qadakan mereka yang beriman dan beramal soleh. Sama ada Allah qadakan kemenangan ataupun Allah qadakan kekalahan. Allah qadakan kemenangan dapat menjadi kerajaan. Allah qadakan kemenangan dapat jadi kerajaan. Itu bukan neraca, mereka diredai oleh Allah, dikasihi oleh Allah. Allah bersama bukan. Allah redai, Allah kasih hanya kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Kalau mereka diqadakan kemenangan, dapat menjadi kerajaan, mereka di kalangan orang yang beriman dan beramal soleh, mereka diredai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam keadaan mereka yang diqadakan oleh Allah beriman dan beramal soleh, diredai oleh Allah, kemudian Allah qadakan kepahitan, Allah qadakan kekalahan, kemudian tetap Allah Ta'ala redha dan bersama Allah Ta'ala kasih. Sebab apa? Sebab Allah qadakan mereka di kalangan orang yang beriman dan beramal soleh. Allah qadakan mereka beriman dan beramal soleh. Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala bersama. Walaupun mereka tidak pernah diqadakan oleh Allah dengan kemenangan sekalipun. Jadi kemenangan bukan majlis neraca, Allah redha, Allah kasih, Allah bersama. Menjadikan kemenangan sebagai neraca, Allah Ta'ala redha, Allah kasih, Allah Ta'ala bersama, itu mereka yang jahil akidah. Sebab qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Allah qadakan beriman dan masalah, Allah Ta'ala redha. Allah qadakan kufur dan kemaksiatan pada seseorang, Allah Ta'ala tidak redha. Kemudian Allah qadakan perkara manis dan pahit, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang senang-senang je bercakap, kami mendapat sokongan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun apa yang dilakukan, jika tidak diredai oleh Allah, pasti tidak akan dapat kemenangan. Ini semua orang yang jahil dalam bab pegangan. Kalau tidak diredai oleh Allah, pasti tidak akan dapat kemenangan. Kalau tidak diredai oleh Allah, pasti tidak akan dapat kemenangan. Macam mana saya contoh minggu lepas? Begitu tinggi kedudukan kerajaan Israel laknatullah, qada Allah. Allah redha. Pasti kita maklum Allah tidak redha. Bukan Allah murkai, Allah laknat. Jadi kalaulah menyandarkan kemenangan tu kepada qada Allah, jelas nyata bahawa jahil berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tambahan pula, kalaulah perjuangan kita tu bukan perjuangan jalan orang yang beriman dan beramal soleh. Perjuangan kita bukan berlandaskan pada Quran dan hadis. Kemudian kemenangan kita pula dengan jalan yang bagai-bagai cara penipuan untuk dapat kemenangan. Yang pertama, perjuangan yang bukan perjuangan yang sebenar, bukan perjuangan yang berlandas pada Quran dan hadis. Kemudian untuk dapat kemenangan,
bagai-bagai jalan yang tak betul yang dilakukan, jalan yang tidak adil, jalan yang penuh dengan tipu daya, Allah qadakkan kemenangan pada perjuangan yang tidak betul, pada jalan kemenangan dengan jalan yang banyak kesalahan, Allah qadakkan kemenangan, itu pegang kita tetap dah, tiba-tiba menyandarkan kemenangan yang salah dengan cara yang salah kepada qada Allah Subhanahu wa ta'ala, hukumnya adalah haram. Haram menyandarkan kemenangan yang salah dengan jalan yang salah kepada qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita maklum dah bicara dahulu, kita berpegang baik, jahat, qada dan qadar Allah, pegangan tetap dah. Tetapi haram kita menyandarkan perkara yang salah kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena hati-hati. Jadi terkadang bawakan yang seumpama ni sangat-sangat jelas, sangat-sangat nyata. Di manakah duduknya mereka yang sepatutnya bertanggungjawab memberi peringatan. Jangan mudah-mudah nak menyandarkan satu-satu perkara kepada qada Allah. Kalaulah perjuangan tu perjuangan yang salah, jalan pula untuk dapat jalan yang salah, tiba-tiba dapat kemenangan disandarkan kepada qada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya akan timbul di kalangan orang awam, Allah qadakkan kemenangan kepada orang salah, jalan salah. Kenapa? Jadi orang awam pun persoal. Walhal salah, haram menyandarkan perkara yang tak baik kepada qada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun pada hakikinya segala-gala perkara datang daripada qada dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat bagaimana Nabi-Nabi Rasul yang terdahulu. Nabi Nuh alaihissalam 1000 tahun berdakwah, tiada pengikut, hanya 40 pasangan. Allah redha kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Musa alaihissalam terpaksa kena melarikan diri bersama dengan Bani Israel. Itu qada Allah. Kerajaan pada masa itu, Allah mengqadakkan kekal di tangan Fir'aun laknatullah. Nabi Musa AS terpaksa kena lari. Tapi Allah qadakkan masa itu, kerajaan duduk di tangan Fir'aun. Qada Allah. Tapi qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Bahkan ada Nabi-Nabi Rasul-Rasul dibunuh oleh ummah mereka. Itu qada Allah. Mereka tidak dapat kejayaan atas dunia, tak dapat pengikut. Mereka berjaya dunia dan akhirat, tapi mereka tidak dapat pengikut ramai ketika hidup atas dunia. Sama telah Allah tidak qadakkan mereka menjadi kerajaan, tetapi Allah Ta'ala redha kepada mereka sebab mereka adalah para-para rasul, para-para anbiya. Sebagai contohlah, ini kita ambil pengajaran Maulid. Kena faham Maulid sini. Jatuhnya Khalifah Utsmaniyah adalah qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naiknya kerajaan Mustafa Kamal Atatürk yang sekular adalah qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah tidak redha kepada Khalifah Islam, Khalifah Utsmaniyah. Berarti Allah Ta'ala redha dengan Mustafa Kamal Atatürk yang sekular. Allah Ta'ala redha kepada mereka yang beriman dan soleh. Sama ada Allah Ta'ala qadakkan jadi kerajaan ataupun dicabutkan kerajaan, tetapi Allah Ta'ala redha kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Ini sebagai contoh. Ini kita cerita negara luar lah, senang. Dahulu di Mesir, presiden yang lama, iaitu Presiden Mubarak 30 tahun. Kemudian naik Presiden Dr. Mursi 1 tahun. Kemudian diambil alih oleh Presiden Al-Sisi. Jadi sekarang ni, siapakah antara mereka yang diredai oleh Allah? Ada yang menyatakan, kalau Dr. Mursi diredai oleh Allah, kenapa hanya Allah qadakkan setahun? Pasti Allah tak redha kepada Dr. Mursi. Sebab Dr. Mursi hanya dapat memerintah setahun saja. Jadi kalau begitu juga, Allah redha dengan Presiden Mubarak sebab dia 30 tahun. Tapi akhirnya Allah qadakkan jatuh.
Allah redha kepada yang beriman dan beramal soleh. Sama ada Allah Ta'ala qadakkan menjadi presiden 30 tahun ke, 1 tahun ke, 1 bulan ke, tak pernah dapat kemenangan ke, itu semua adalah qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah redha kepada presiden mana? Kerajaan mana? Allah redha kepada presiden kerajaan yang beriman dan beramal soleh, sama ada Allah qadakkan kemenangan ataupun Allah qadakkan kekalahan. Ini kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Ini kena faham boleh sini. Lepas tu hak tadi kena jaga-jagalah. Kalau perjuangan yang salah, perjuangan betul ke, perjuangan yang salah ke, jelas. Perjuangan yang betul berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Perjuangan yang salah yang tidak berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Bila timbul pertikaian, masing-masing mengaku mereka lah perjuangan yang sebenar, kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Bermuzakarah kembali pada Al-Quran dan hadis. Siapakah yang perjuangan yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis? Jadi, perjuangan yang sebenar, perjuangan Al-Quran dan hadis. Kalaulah perjuangan yang salah, dapat kemenangan dengan jalan yang salah, kemudian disandarkan kemenangan itu kepada qada Allah. Kemenangan perjuangan salah dengan jalan yang salah, disandarkan kemenangan pada qada Allah, hukumnya adalah haram. Sama telah pula disandarkan kepada redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyandarkan kemenangan perjuangan yang salah, jalan yang salah pada qada Allah, hukumnya adalah haram. Walaupun pegangan kita sekalian qada Allah, sama telah pula begitu berani menyandarkan kepada redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama telah lagilah sangat-sangat salah mereka yang berfahaman seumpama tu. Pegangan kita, segala-gala perkara baik dan jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian qada dan redha Allah tidak berlaziman. Allah qadakkan mereka di kalangan orang beriman dan soleh adalah redha. Allah qadakkan mereka di kalangan orang yang kufur, di kalangan orang yang melakukan kemaksiatan, kederhakaan kepada Allah. Allah Ta'ala tidak redha. Jadi kita pergilah kepada pembicaraan yang saya sebut di permulaan tadinya, berkaitan dengan redha dengan qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman dengan qada Allah baik dan jahat, itu adalah bicara bab iman, akidah. Redha dengan qada Allah, ini bicara bab sifat mahmudah. Ini bicara bab ketaatan hati dalam ilmu tasawuf. Tetapi dia ada kaitan dia. Sebab itu dalam kitab Faridatul Fara'id, di pembicaraan tajuk iradah. Di pembicaraan tajuk iradah panjang. Dan kitab Faridatul Fara'id cukup panjang pembicaraan di bawah tajuk sifat yang ketujuh, sifat iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup panjang pembicaraan di bawah sifat iradah Allah. Kemudian panjang bicara berkaitan dengan perkara jahat qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dibicara saya bicara tadi, qada Allah, redha Allah tidak berlaziman, pun dibicara dalam kitab Faridatul Fara'id. Dan kitab Faridatul Fara'id di bawah tajuk sifat iradah. Sebab qada ini adalah iradah. Qada adalah kehendak, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Jadi di bawah tajuk iradah, Syekh Ahmad Al-Fatani, pengarang kitab Faridah, membicarakan berkaitan dengan qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Kemudian di belakang tu, Syekh Ahmad Al-Fatani, pengarang kitab Faridatul Fara'id, mendatangkan pembicaraan redha dengan qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun redha dengan qada Allah adalah berkaitan dengan sifat mahmudah, ketaatan batin dalam ilmu tasawuf. Tapi dia ada kaitan dia. Ini sedang pendengar kena ambil faham molek lah. InsyaAllah lepas habis bicara redha dengan qada Allah ni, saya akan pergi pula bicara pegangan yang kedua pada rukun iman yang ke-6, iaitu bicara bab qadar pula lah nanti insyaAllah. Kemudian dalam kitab
penawar bagi hati. Kitab Tasawuf Fardu Ain yang dihimpunkan oleh Syekh Qadir Al-Mandili. Diletakkan sifat mahmudah, redha dengan qada Allah ni sifat yang ke-9 daripada 10 sifat mahmudah dalam kitab Penawar Bagi Hati. Dalam kitab Penawar Hati ada 10 sifat mahmudah. Redha dengan qada Allah, diletak sifat mahmudah yang ke-9. Sifat mahmudah yang pertama, taubah, khauf, takut akan Allah, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakkul, kasih akan Allah. Yang ke-8, yang ke-9, redha dengan qada Allah. Yang ke-10, ingat akan mati. Jadi dalam kitab Penawar Bagi Hati, redha dengan qada Allah, diletak sifat mahmudah yang ke-9. Di dalam pembicaraan tajuk redha dengan qada Allah ni didatangkan berkaitan dengan redha dengan qada Allah, termasuk qada Allah, qada yang jahat, kufur dan maksiat. Situ. Sekarang sifat mahmudah yang ke-9 ni redha dengan sekalian perkara yang diqadakan oleh Allah. Perkara yang diqadakan oleh Allah ni merangkumi perkara baik, iman dan ta'ah. Dan termasuk juga perkara jahat, kufur dan maksiat. Jadi kalaulah qada Allah tu perkara baik, beriman seseorang, melakukan ketaatan seseorang, kita redha lah dengan qada. Beriman dan taat seseorang tu, tu jelas sangatlah kita redha dan kita sangat-sangat mensyukuri. Kita redha dan kita sangat-sangat mensyukuri qada Allah kepada kita di kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan ketaatan. Macam mana pula dengan Allah mengqadakan perkara jahat, kufur dan maksiat? Kita nak kena redha juga ke? Ni sidang pendengar kena ambil molek. Kena dengar molek. Kalau berbetulan sekarang ni mengikuti Radio Money FM, mungkin terkadang ketika bawa kereta ke, mungkinlah tak dapat nak beri penumpuan. Maka sebagaimana yang saya sebut sentiasa, Money FM ni, Selok Talaki Safinatun Najah di Money FM ni ada live FB. Sidang pendengar masih lagi boleh mengikuti hot dalam live FB, boleh share dan boleh simpan untuk mengulangi dengar kemudian. Ini kelebihan apabila Money FM selain daripada live dalam radio, disertakan dengan live dalam FB. Jadi kalau tak dapat memberi tumpuan, boleh mengulangi balik pembicaraan ni. Sebab pembicaraan redha dengan qada Allah ni pun sama jugalah. Dia kena kena concentrate, kena tupu molek, kena fokus molek. Kena tupu molek, kena fokus molek. Jadi redha dengan qada Allah, redha ni terima, tidak pertikai, tidak persoal akan sekalian qada Allah. Beriman dengan qada Allah itu dalam bab rukun iman, itu tauhid. Kemudian hati redha, terima, tidak pertikai, tidak persoal, itu berkaitan dengan redha dengan qada Allah, itu ketaatan hati dalam ilmu tasawuf. Sebagai contoh, Allah qadakan seseorang dengan sakit. Contoh ni contoh. Allah qadakan seseorang dengan sakit. Beriman sakit tu qada Allah tetap dah. Kemudian redha dengan qada sakit itu. Terima. Jangan lupa soal. Kenapa engkau ya Allah? Saya ni semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, jaga hukum hakam agama. Kenapalah engkau qadakan dengan sakit? Kenapa engkau tidak qadakan sakit di akan mereka yang kufur kepada engkau, yang derhaka kepada engkau? Ni jangan persoal seumpama tu. Redha, terima dengan qada umpama sakit. Redha tu, itu sifat kepujian, ketaatan hati. Beriman dengan qada, itu tauhid. Kemudian berdoa supaya disembuhkan penyakit, serta berobat supaya sembuh penyakit, itu dipanggil syariat zahir. Itu syariat zahir.
Berdoa, berobat tu syariat zahir. Hati reda, syariat hati, syariat batin. Beriman dengan qada perkara qada sakit tu datang daripada Allah, tu bab iman, bab akidah. Kita kena lengkapkan 3 bahagian agama ni. Satunya Islam zahir, satunya iman kepercayaan, satunya ihsan. Dia letak molek 3 ni. Dari segi kepercayaan iman kita, kita beriman sakit tu qada Allah. Dari segi zahir kitanya, Nabi memerintah kepada kita, fatadawau, maka hendaklah kamu berobat. Maka syarat zahirnya, kita berobat serta kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi, di saat kita berobat, hati kita reda, terima. Hati dengan qada sakit ujian daripada Allah. Ini lengkap 3 bahagian agama. Beriman dengan qada Allah, itu tetap. Berobat, berdoa, itu hak zahir. Reda dengan qada Allah sakit tadi. Satu laginya, sabar dengan qada Allah sakit itu, dipanggil ketaatan hati. Ni kena faham antara 3 ni. Kena faham antara 3 ni. Berarti kalau seseorang tiba-tiba dia tidak reda dengan qada Allah, dia persoalkan qada Allah, berdosa dianya. Tapi adakah dia tidak beriman? Beriman tetap dah. Beriman tak kosek dah. Dia beriman bahawa semua tu qada Allah. Tapi dia tidak reda. Dia jadi marah kepada qada Allah. Dia derhaka kepada Allah. Ni sebuah batin. Bukan tidak beriman. Ni kena letak molek lah ni. Kena letak molek. Sebab saya pernah dengar satu pengajaran. Seseorang apabila kematian keluarga, mereka yang hampir, mereka yang dikasihi, diqadakkan kematian, tiba-tiba diratapi kematian tadi. Bila keluarga yang hampir, keluarga yang dikasihi mati, diratapi. Kenapa engkau ya Allah, dia diratapi. Duk bilang, duk biji sabuk. Maka dikatakan dalam pengajaran tu, orang yang meratap kematian tidak beriman dengan qada Allah. Tak betul gitu. Beriman qada Allah tetap. Lepas tu dia meratapi tu. Seperti marah dengan qada Allah. Tidak reda dengan qada Allah. Dia tidak taat hati. Dia maksiat batin. Bab iman kita tak persoal dah. Dan dia meratapi itu adalah maksiat zahir. Dia meratapi itu hukum pekohnya haram. Itu zahir. Hukum pekohnya haram. Hati tak reda. Hati nak marah kepada qada Allah. Itu maksiat batin. Dan dia tidak beriman lah tu. Jangan duk tuduh begitu. Beriman tetap. Tetapi iman yang lemah. Iman yang lemah apabila tidak reda dengan sekalian qada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab alamat iman seseorang adalah apabila mensyukuri atas nikmat Allah, mengsabari atas ujian Allah dan meredai akan sekalian qada Allah. Itu tandaan seseorang yang beriman sebagaimana yang disebut oleh sahabat radhiyallahu anhum, nashkuru 'alal ghaqa wa nasbiru 'alal bala wa narda bi mawaqi'il qada. Kami syukur atas kurnia Allah, kami sabar atas ujian Allah, kami reda akan segala perkara yang diqadakan oleh Allah. Ini Nabi kata mereka di kalangan orang-orang yang beriman. Ni alamat orang beriman, iman yang sempurna. Bila tidak reda, bukan tidak beriman, tapi iman yang lemah. Jadi bab tidak reda itu bab maksiat batin. Bab beriman qada Allah, itu permulaan. Jadi kita pergi kepada reda dengan qada Allah. Kita pergi kepada qada Allah, qada yang jahat, kufur dan maksiat. Macam mana kita wajib reda dengan sekian qada Allah? Qada Allah baik dan jahat. Jadi qada Allah termasuk perkara jahat. Jahat ni kufur dan maksiat. Macam mana kita nak reda dengan qada Allah akan perkara yang jahat, kufur dan maksiat? Yang mana kita tidak boleh reda dengan perkara maksiat. Sama telah pula kita tidak boleh reda
akan kekufuran. Ar-redha bil maksiyati maksiyatun. Redha dengan perkara yang maksiat berdosa, kita akan berdosa sama walaupun kita tidak melakukan. Kita redha, kita setuju kepada perkara maksiat. Biarlah buat program joget untuk orang muda. Kita dulu muda juga. Yang bercakap ni tak pergi dah sebab dia tua dah. Hari haji duduk masjid dah. Tapi dia redha dengan penganjuran perkara yang maksiat. Dia redha. Dia tak pergi. Tapi dia setuju. Dia berdosa sama. Tambahan berat laginya, waredha bil kufri kufrun. Redha dengan kekufuran, kufur seseorang, waliyazabillah. Tapi macam mana pula sifat mahmudah yang ke-9 ni, redha dengan siang qada Allah, termasuk qada yang jahat, kufur dan maksiat. Jadi di sini sidang pendengar kena letak dua sudut dia panggil, ataupun dia panggil dua aspek. Dua sudut ataupun dua aspek. Sudut yang pertama, aspek yang pertama, qada Allah Subhanahu wa taala akan kekufuran dan kemaksiatan. Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua, seseorang yang kufur dan melakukan maksiat adalah pilihan seseorang dan perbuatan seseorang. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang seseorang hamba ada ikhtiar pilihan dan seseorang hamba ada usaha perbuatan. Kita ahli sunnah wal jamaah. Walaupun hakikinya ikhtiar dan usaha seseorang tetap balik kepada sekian perkara qada dan qada Allah, termasuk diri ikhtiar seseorang hamba, termasuk diri usaha seseorang hamba tetap qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahagi pada dua aspek. Yang pertama, perkara jahat, kufur dan maksiat ini adalah datang dari qada Allah, rukun iman yang ke-6. Aspek yang kedua, perkara jahat, perkara kufur dan maksiat ini adalah pilihan seseorang dan perbuatan seseorang. Jadi yang mana kita wajib redha akan qada Allah, termasuk perkara jahat, kufur dan maksiat, dari aspek yang pertama. Aspek ianya qada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena redha. Siapa kita nak persoal apabila Allah qadakan perkara yang kufur dan maksiat? Siapa kita nak mempersoalkan? Ada aspek tu kita wajib kena redha, kena terima. Ada ni. Dari aspek kekufuran dan kemaksiatan tu pilihan dan perbuatan seseorang. Haram kita redha. Wajib kita kena benci dan wajib kita kena cegah kalau kita berkeupayaan. Jadi sekarang ni satu perkara yang berlaku sama ada perkara kufur, satu perkara yang berlaku sama ada perkara maksiat. Dia akan keluar dua aspek dan akan keluar dua kewajipan. Perkara yang kufur dan maksiat ni adalah qada Allah. Ada aspek ni wajib kita redha. Tidak redha berdosa kita. Aspek yang kedua, perkara jahat, kufur dan maksiat, pilihan dan perbuatan seorang hamba. Dan aspek ni haram kita redha, kita berdosa sama. Wajib kita kena benci dan wajib kita kena cegah kalau kita berkeupayaan. Satu perkara yang sama yang berlaku. Contohlah. Contoh. Kita pergi kepada maksiat yang telah kita lakukan. Kemudian maksiat yang dilakukan oleh mereka yang bertanggungjawab kita. Maksiat yang telah dilakukan qada Allah. Dahulu, contoh. Dahulu masa muda-muda banyak tinggal semayang. Masa muda-muda banyak tinggal semayang. Itu semua qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita redha. Jangan persoal lah. Ya Allah, kenapalah dahulu engkau qadakkan aku dak semayang. Susah tua-tua ni nak kena qadak banyak-banyak. Sakit pinggang, sakit lutut, sakit kepala. Nak kena qadak banyak-banyak. Kenapa engkau dahulu qadakkan aku dak semayang? Jangan persoal. Itu qada Allah. Wajib kena redha, kena terima.
Ya Allah, kenapalah dulu kau qadakkan aku ni tak belajar. Jahil ilmu fardu ain. Tu baru belajar. Belajar tu ni payah nak faham. Kena redha. Itu semua adalah qada Allah. Jangan ada persoalan. Tetapi dari sudut, dari aspek, tinggal semayang tu pilihan sendiri. Mengekali jahil fardu ain pilihan sendiri. Dari aspek tu, wajib bertaubah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib bertaubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu tak semayang, dahulu mengekali jahil fardu ain, qada Allah, kena redha, terima, jangan persoal. Tapi dahulunya tak semayang, dahulunya mengekali jahil fardu ain, pilihan sendiri. Maka dari sudut pilihan sendiri, kesalahan sendiri, wajib bertaubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Benci akan kemaksiatan yang pernah dilakukan dahulu. Kita pergi pula, contohnya, perkara yang jahat, perkara maksiat dilakukan oleh mereka yang bertanggungjawab kita. Sebagai contoh, anak kita buat perkara yang dilarang. Anak kita buat perkara yang dilarang. Tinggal semayang ke, ataupun buat satu-satu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak kita ni cerita orang bertanggungjawab kita. Anak kita, isteri kita ke, orang yang bertanggungjawab kita. Dia buat perkara yang dilarang. Dari sudut perkara ni, dari aspek perkara ni qada Allah, kita kena redha lah. Jangan ada persoal lah. Ya Allah, kenapalah seorang ni banyak hal sungguh lah. Kalau dak peringat tinggal semayang mudah-mudah. Hak anak-anak lain comel je, mudah je dari suruh pun buat semayang. Kalau tak jaga kok dibuat benda yang memalukan, benda yang dilarang oleh Allah. Anak orang lain, adik-beradik orang lain tu kok tak ada payah cara pun. Baik taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ya Allah ni seorang? Jangan persoal, itu qada Allah. Wajib redha, kena terima. Wajib sabar, itu ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak buat perkara yang maksiat ni, ibu bapa yang redha boleh perkara wajib. Boleh pahala wajib. Ibu bapa yang sabar boleh pahala wajib, bukan pahala sunat. Anak yang buat ketaatan, mak ayah boleh pahala. Anak yang buat maksiat, mak ayah redha, boleh pahala wajib. Mak ayah sabar, boleh pahala wajib. Kemudian, hak anak tak semayang contohnya, hak anak buat perkara larangan tu, pilihan dia, usaha dia. Maka haram kita redha. Wajib kita kena marah. Wajib kita kena ambil tindakan. Sebab ibu tanggungjawab kita. Kita ada kuasa dengan anak kita. 10 tahun ke atas dah. Kita wajib kena pukul yang tidak melukakan. Kita marah, kita boleh pahala wajib. Kita hukum, kita boleh pahala wajib. Kita nasihat, kita boleh pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata anak-anak ni adalah lubuk pahala ibu bapa. Anak yang ta'ah kepada Allah, pahala ibu bapa. Anak yang buat perkara larangan, ibu bapa ada pahala. Apa pahala? Ibu bapa redha. Ibu bapa sabar je. Dengan kerana anak-anak yang melakukan perkara dilarang ni, boleh pahala wajib. Berarti ibu bapa sentiasa nasihat, sentiasa marah, sentiasa menghukum, sentiasa memantau. Itu boleh pahala wajib kepada ibu bapa tu pula. Boleh pahala wajib. Tapi dari aspek dua yang berbeza. Anak yang bertanggungjawab kita melakukan perkara yang salah. Aspek qada Allah, kita wajib redha, kita wajib sabar. Aspek ikhtiar dan usaha anak tu sendiri, kita haram redha, kita wajib kena benci, wajib kita kena marah, wajib kita kena ambil tindakan. Ni aspek yang berbeza. Kedua-duanya kewajipan, tapi aspek yang berbeza. Kemudian kena letak molek lah dua aspek yang berbeza ni. Jangan tukar pula. Cuma apabila diuji oleh Allah, keimanan masing-masing lah menentukan. Nak timbul redha serta-merta, nak timbul sabar serta-merta, apabila dinyatakan anak buat perkara memalukan, itu bergantung pada kekuatan iman masing-masing. Tenang molek, ambil tindakan molek, ambil perhatian molek. Itu dari sudut kerana anak yang melakukan kemaksiatan tadi adalah datang daripada pilihan dan perbuatannya sendiri.
ikhtiar dan usaha anak tu sendiri, walaupun pada hakikinya ikhtiar dan usaha seorang hamba tetap masuk di bawah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena letak molek antara dua aspek tu. Kena letak molek antara dua aspek itu. Yang mana keluar hukum dari aspek qada Allah, wajib redha. Keluar hukum yang kedua dari aspek itu usaha seseorang hamba, maka wajib kena benci, wajib kena cegah kalau kita berkeupayaan. Ni insya-Allah lah. Mudah-mudahan walaupun mungkin kena ada yang perlu mengulangi, tapi insya-Allah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah memberi pemahaman yang mantap, yang jelas kepada kita hak berkaitan dengan rukun iman yang keenam, sampai peringkat kita boleh menghuraikan supaya kita boleh mengajar kepada mereka-mereka yang bertanggungjawab kita. Cuma kita kena susung satu-satu dan insya-Allah saya akan susung satu-satu daripada pembicaraan dua pegangan qada dan qadar pada rukun iman yang keenam. Jadi kalau kira-kira selesailah hak pembicaraan pegangan yang pertama daripada dua pegangan qada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah di selok akan datang saya akan memulai membicarakan pegangan yang kedua daripada dua pegangan pada rukun yang keenam, iaitu qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berlaku datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah, insya-Allah di selok akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.